Okey, kita sambung semula kertas 2 kan. Harap jangan blackout lagi. Dia blackout sebab saya pakai 2 device, kalau tidak habis. Okey, selesaikan. Ni senang je. Soalan selesaikan standard kalau soalan macam ni dalam exam kamu dia tak banyak markah, dia 2 je. Kan? Okey, yang simple macam ni kalau dia bagi pecahan macam ni cerita boleh bagi 3. Ni boleh pergi 3, ini boleh pergi 3. Okey. Kalau yang ini dia biasanya direct 2 markah saja kan. Okey, sebab yang ini bila kita nak selesaikan, sepatutnya apa yang nak kena buat? Yang pertama kamu salin saja soalan. Okey, campur 10 sama dengan kosong. Kemudian kamu hanya perlu faktorkan saja. Okey, kalau ikut jalan kerja kadang-kadang kat belakang dia akan faktorkan nombor dulu tau. Kalau kamu tengok dia akan faktorkan nombor tapi sebenarnya tak payah, kamu boleh terus saja sama dengan kosong. Kamu ambil kalkulator, tekan kalkulator dapat terus. Jangan lupa dia ada kurungan kat atas untuk pemfakturan dia kan. Kita akan tengok A kita 4, B negatif 14, C 10. Kita akan dapat 5/2 dan juga 1. Kan? Jadi kamu jangan lupa kena naikkan balik ke atas. Kita akan letak kat sini X. 5 akan jadi negatif 5. 2 akan pergi ke depan. Okey. X sini 1 akan pergi ke atas. Jadi tolak 1. Masuk ke dalam bracket, simbol akan bertukar. Okey. Kamu jangan risau sebab dia tak suruh faktor. Kalau dia suruh faktor, salah kat sini. Kalau dia kata faktor selengkapnya salah sebab apa? Kalau kita expand ni tak dapat atas. Tapi soalan ni bukan faktor. Soalan ni selesaikan. Okey. Tengok bawah. Sama juga nombor 2 ni. Bila tengok cerita dia, 2x kuasa 2. Step pertama memang biasa. Step pertama kamu hanya perlu buat iaitu salin saja soalan. Kat sini kamu nampak dia ada pecahan. Kita kena selesaikan pecahan dulu untuk jalan kerja yang terbaik. Macam mana nak hilangkan 3? Darab semua orang dengan 3. Buat kecil pun tak apa. Darab semua dengan 3. Yang kita akan dapat kat sini mati. Yang tinggal adalah 2x kuasa 2 sama dengan 6 campur dengan mati tinggal x. Susun 2x kuasa 2 tolak x tolak 6 sama 0. Sama macam tadi. Buat 2 kurungan. Lepas tu tekan kalkulator. Sama jalan kerja dia. Okey. Jadi A kita sekarang 2. B negatif 1 dan C negatif 6. Jadi kita akan dapat jawapan kita. X1 kita adalah 2. X2 kita negatif 1.5 maksudnya apa? 3/2. Naik dalam bracket X tolak 2. X tambah 3, 2 pergi depan. Dia lengkap lah. Sebab tu saya beritahu kamu macam ni dia 3 markah. Ini 2 markah. Nampak? Kamu tengok jalan kerja pun kamu nampak cerita dia. Okey? Nombor 3 sama juga cerita dia. Saya lipat macam ni senang. Okey. Nombor 3 pun sama kalau kamu tengok apa kita buat dengan menggunakan kaedah pemfakturan selesaikan masalah kuadratrik. Apa kaedah pemfakturan? Kaedah pemfakturan bracket tu lah. Yang kena, tak payah tunjuk kaedah yang silang-silang tu tak payah. Kamu hanya perlu buat salin soalan. P kuasa 2 campur 9/3 sama dengan 5P. Kita perlu jadikan dia persamaan am dulu. Persamaan am kita naik atas. Kita akan dapat 2. Ni masuklah. P kuasa 2 campur dengan 18 sama dengan 15P. Susun 2P kuasa 2 tolak 15P campur 18 sama dengan 0. Kemudian kita buat saja 2 kurungan. Ini namanya kaedah pemfakturan. 2 kurungan Yang lain macam biasa kamu tekan kalkulator sahaja Okey. Kita akan dapat A kita kat sini 2. B negatif 15 dan C 18. C 18 kita akan dapat 6 dan 1.5.
1.5 apa? 3/2. Masukkan, kita akan dapat P tolak 6 dan P tolak 3, 2 pergi depan. Ini yang kita panggil dia, yang mengesahkan kita menggunakan kaedah pemfaktoran. Walaupun kita pakai kalkulator, tak ada masalah. Nak tunjuk yang ini je. Sebab kita ada 3 kaedah untuk selesaikan kuadratik. Okay? Kalau dia bagi tahu kat situ, hint dia kata menggunakan apa? Penyempurnaan kuasa 2, baru pakai penyempurnaan kuasa 2. Menggunakan formula, baru pakai gunakan formula. Okay? Nombor 4, sama. Salin soalan. Tambah Y per 2Y tambah 1 sama dengan negatif 6. Naik atas dulu, kita darab. 2Y kuasa 2 campur Y sama dengan, untuk elakkan careless, kita naikkan semua dulu. Baru expand kan. Okay. 2Y kuasa 2. Tapi kalau boleh congak terus lah. Negatif 12Y tolak 6. Susun 2Y kuasa 2. Y campur 12 jadi 13. Campur 6 sama dengan 0. Okay. Ni dia tak bagi tahu kaedah apa. Bila tak bagi tahu kaedah apa, kita tekan kalkulator dulu. Kalkulator dulu, kita akan dapat 2, 13, 6. Okay, jawapan kita akan dapat Y sama dengan negatif 1/2 dan Y sama dengan negatif 6. Jadi kita boleh gunakan kurungan. Masukkan saja. Bagi lengkap cerita dia. Jadi kita akan dapat apa ni? Y campur 1, 2 pergi depan. Y campur 6. Selesailah cerita dia untuk bahagian pertama ni. Iaitu yang simple pasal persamaan kuadratik. Boleh kan? Okey. Nombor 5. Punca bagi persamaan kuadratik adalah 3. Nampak? Kalau kamu tengok soalan ni, dia sama macam soalan AMAT. Sama. Soalan AMAT pun ada macam ni. Yang cerita pasal punca ni. Nampak? Jadi apa maksud punca? Punca adalah X. Jadi X sama dengan 3. Macam tu. Kalau dia kata punca 3, maksudnya X sama 3. Gantikan saja, kita akan dapat jawapan. Saya akan salin dulu. X kuasa 2 tolak PX campur 6 sama dengan 0. Ganti saja. Jadi sini 3 kuasa 2 tolak 3P campur 6 sama dengan 0. Nampak? Saya dah tulis mengikut susunan algebra, iaitu nombor dulu baru huruf. Okay? Sini akan jadi 9 campur 6, 15. Tolak 3P sama dengan 0. Jadi 3P sama dengan 15. Sepatutnya negatif-negatif ya. Dah buang. Jadi P akan dapat 5. Yang penting apa? Ni. Punca X sama dengan 3. Okay? Ini ada 2 punca pula. Diberi 6/5 dan K ialah punca bagi persamaan kuadratik ni. Okay? Jadi kalau kamu tengok kat sini, persamaan kuadratik ni pun dia tak selesai lagi. Sebab persamaan kuadratik dia mesti sama dengan 0. Ini belum sama dengan 0. Nampak? Okay? Jadi macam mana kita nak selesaikan benda ni? Salah satu cara dia, kita boleh buat, selesaikan dulu kuadratik. Kalau kita kembangkan pun tak apa juga. Contoh saya ambil kat sini. 5X. Okay. Tolak 6 dengan X tambah 2 sama dengan H X tolak 2. Okay. Bila saya kembangkan ni, kita akan dapat kat sini. Lima X kuasa 2 tambah 10X. Ni dah bawah pula. Negatif 6X. Negatif 12. Sama dengan HX tolak 2H. And HX
tolak 2H kat situ. Kumpulkan semula, kita akan dapat 5X kuasa 2. 10 tolak 6 akan jadi 4. Panggil ni tolak HX. Dan kemudian negatif 12 tambah 2H. Sama dengan kosong. Kan? Okey. Ini satu cara. Nanti saya tunjuk satu cara lagi. Dia ada 2 kaedah. Okey. Kalau pakai kaedah ni, kita kena guna formula. Iaitu, dah dapat kat sini, kita kena tengok siapa A kita. A adalah sama dengan 5. B sama dengan 4 tolak H. B adalah apa? Orang yang ada X. Dan C adalah sama dengan 2H tolak 12. Okey. Soalan dia kata dia nak cari nilai H dan nilai K. Macam mana nak cari? Yang pertama kita guna formula. Apa formula kita kat sini? Formula kita adalah hasil tambah punca sama dengan negatif B per A. Hasil darab punca sama dengan C per A. Dulu soalan ni dalam AdMath saja. Sekarang soalan ni dah ada dalam Math. Dia dah ada dalam Math lah. Dulu tak ada. Dulu dalam AdMath sahaja. Okey. Jadi kalau kau tengok ni, jadi ni cara pertama, saya akan tunjuk cara kedua lagi. Okey, hasil tambah punca. Ni tambah dengan ni. Kita akan dapat 6 per 5 tambah dengan K sama dengan negatif B. Negatif B maksudnya negatif 4 tolak H per 5. Ini kita selesaikan persamaan ni, nampak per 5 per 5 macam tadi. Darab semua dengan 5. Yang tinggal 6 tambah 5K sama dengan negatif 4 campur H. Susun unknown dia, kita akan dapat 5K tolak H sama dengan negatif 10. Persamaan yang pertama. Ini serentak. Panjang cerita dia ni. Hasil darab punca pula kita darab 2 ekor ni. Iaitu kita akan dapat 6 per 5K. Kita darab. C siapa? 2H tolak 12 per dengan 5. Ini sama juga. Hilangkan ni. 5 darab semua dengan 5. Tapi dia hilang terus. Yang tinggal 6K sama dengan 2H tolak 12. Susunkan 6K tolak 2H sama dengan negatif 12. Persamaan nombor 2. Dapat 2 persamaan ni, bila dah susun cantik, unknown belah kiri, nombor belah kanan, kita dah boleh guna kalkulator. Lagi sekali guna kalkulator. Tapi sekarang ni, sebab ada 2 persamaan, okay, silau. Sebab ada 2 persamaan, kita tak pakai yang ini. Kita akan pakai mod equation juga, tapi unknown 2. Kita akan masukkan A1 yang mana yang depan ni? 5. 5 negatif 1 negatif 10. Yang kedua 6 negatif 2 negatif 12. Dan kita akan dapat jawapan. Yang pertama jawapan dia yang kat depan lah. K. K dapat negatif 2. Dan satu lagi adalah kita pakai Y sama dengan Y pula. Siapa Y dia? H. H sama dengan 0. Boleh Okey. Ini cara panjang tak kamu tengok? Kenapa panjang? Sebab ini kita pakai cara AdMath. Dia panjang. Cara Math dia congak. Lagi kurang ajar Math sebenarnya. Math ni dia gila sikit. Lepas tu saya kata ada 2 cara. Okey. Satu lagi cara. Yang ini kita tengok cara kedua ni.
Dia tak boleh guna untuk semua soalan tau. Dia certain soalan je boleh pakai. Kan? Dia tengok persamaan dia bagi 5x tolak 6 x tambah 2 situ sama dengan h x tolak 2. Okey? Kalau kamu tengok dia punya nombor kat sini, kan, cerita dia. First kali kita boleh dapat nilai h dulu sebenarnya. Nilai h ni. Kan? Sebab dia dah bagi punca kat kita iaitu 6/5 dan juga k. 6/5 dan juga k. Jadi kita akan dapat nilai h dulu. Sebab kamu ingat tak saya bagi tahu kalau dia bagi punca yang ini, punca ni adalah x. Ni punca ni adalah x. Kan? Jadi sebenarnya kita dah boleh gantikanlah ni dengan 6/5. Dah boleh ganti dah. Sebab bila kita ganti 6/5 ke dalam x ni, kamu akan tengok apa jadi. Tolak 6. Okey, ini 6/5 campur 2 sama dengan h 6/5 tolak 2. Dia simple je. Walaupun kita ganti semua, kamu akan nampak kan. Bila saya ganti sini, sini saja dah jadi kosong. Ini dia ni. Bila jadi kosong maksudnya kosong, darab apa nombor pun akan jadi kosong juga. Ia tak perlu tak kembang, tak payah dah. Kalau tekan kalkulator, kamu akan dapat kosong juga cerita dia. Kan? Sama dengan h dan taklah nombor berapa pun. Sebab apa? Sebab bila nombor apa pun, bila sama dengan kosong, kamu pindah macam mana pun, cerita dia tetap akan jadi kosong. Jadi kita akan dapat h dulu. Sama dengan kosong. Ini cerita dia. Dalam mat. Tapi benda ni dia ikut soalan lah. Ikut keadaan soalan. Sebab kita gunakan kaedah apa? X sama dengan punca yang diberi. Okey? Jadi kita tengok kat sini. Kemudian apa kita buat? Satu lagi. Nak cari K pula. K pula kalau kamu tengok, bila kita dah siapkan sini, bila H kosong, dia automatik akan jadi 5x tolak 6 dan x tambah 2 sama dengan kosong. Nampak? Sebab apa kosong? H ni kosong. Jadi benda ni macam tadi, dia dah faktor siap dah. Bila dah faktor siap, maksudnya kat sini x sama dengan 6/5. Yang ini kita akan dapat x sama dengan -2. Yang ini adalah, siapakah dia? K. Jadi benda ni sebenarnya dia pakai knowledge saja. Tapi tak semestinya semua soalan boleh buat macam ni. Kan? Yang mula-mula ni, kalau pakai formula ni maksudnya, apa saja dia bagi soalan, kita boleh buat benda ni. Cuma dalam mat jarang macam ni keluar soalan dia. Dia bagi biasanya macam ni, boleh agak-agak, boleh congak-congak. Kan? Jadi kamu kena tengok cerita dia, tengok semula dua-dua ni. Dua-dua akan dapat jawapan yang sama. Kan? Cuma kaedah dia, satu menggunakan formula. Bila guna formula maksudnya boleh guna untuk semua keadaan. Dalam buku teks pun ada. Dia ada cerita benda ni. Satu lagi kepahaman. Kan? Ni cerita ni tentang kefahaman dia. Faham apa? X ni kalau dia bagi nombor, kita boleh ganti. Itu je. Faham? Okey? Pergi terus nombor 7. Situ. Nombor 7 kat sini, tentukan paksis simetri bagi graf ni. Seterusnya lakarkan graf fungsi tersebut. Yang ini favorite juga dalam exam, lakarkan graf. Latest SPM baru ni, tahun SPM untuk yang bulan 3 itu, kan? Antara soalan dia adalah lakarkan graf. Kan? Okey. Fx sama dengan negatif 2x kuasa 2 campur 8x tolak 14. Kan? Pertama dia kata tentukan paksis simetri. Paksis simetri ada formula ya. Kan? Dua cara. Yang pertama gunakan formula. Yang kedua gunakan faktor. Dua cara kan. Okey. Formula macam mana? Formula x sama dengan negatif b per 2a. Okey. Kalau guna faktor macam mana? Faktor kita kena ambil faktor pertama P campur dengan faktor yang kedua bahagi 2. Itu formula juga sebenarnya faktor. Okey. Tapi semua yang ni biasanya favorite dia ni.
Kan? Favorite dia ni. Iaitu kita akan guna negatif B. Terus ambil. Negatif B kita 8 per dengan 2. A kita negatif 2. Jadi kat sini kita akan dapat jawapan negatif-negatif mati 8 bahagi 4, 2. Paksi simetri kita X sama dengan 2. Okey. Kalau faktor macam mana? Ambil kalkulator faktor dulu. Faktor mod 1 degree 2. A kita negatif 2. B 8. C negatif 14. Sama dengan tak boleh faktor. Minta maaf. Tak boleh pakai faktor kan. Kenapa tak boleh pakai? Kamu tengok dekat kalkulator saya, dia ada tulis kat atas ni ada RI. RI maksudnya benda ni tak boleh faktor. Dia tak keluar faktor. Walaupun jawapan dia bagi. Sebenarnya dia bukan faktor dia. Ni. Nampak kan? Jawapan memang dia bagi. Kalau kamu tekan kalkulator memang dia bagi jawapan. Tapi kalau dia keluar RI kat atas ni, tekan. Maksudnya soalan ni tidak boleh difaktor. Kan? Tidak boleh difaktor maksudnya apa? Tidak mempunyai punca-punca. Kalau kita belajar dalam MAT, kamu belajar dalam MAT, ada yang ambil MAT juga, kan? Dia cerita pasal B kuasa 2 tolak 4 AC lebih kecil pada kosong. Tidak mempunyai punca. Kan? Jadi tak boleh pakai teknik ni. Kan? Kena pakai yang ni juga. Okey? Pakai formula ni memang boleh guna untuk semua kaedah. Kan? Dapatlah kita panggil apa? Paksi simetri. Bila dapat paksi simetri, macam mana nak lakar? Kan? Bila nak lakar graf, langkah pertama kamu kena faham bentuk. Bentuk graf. Kan? Yang kedua, kita kena ada dia punya apa? Titik. Minimum atau maksimum. Titik maksudnya kena ada koordinat lah. Okay? Yang ketiga, pintasan Y. Pintasan Y. Okay? Yang ni. Bentuk macam mana cerita? Bentuk kalau A dia positif, bentuk dia senyum. Kalau A dia negatif, bentuk dia masam. Okay? Titik minimum macam mana? Titik minimum yang duduk sebelah sini adalah paksi simetri. Tadi kita dapat. Yang sebelah sini adalah koordinat Y-nya. Maksudnya kat sini apa? X kita dah ada, letak 2. Okay. Sekarang Y dia berapa? Ambil X ni masuk ke atas. Dapat Y dia. Jadi kita akan dapat Y sama dengan negatif 2. 2 kuasa 2 campur 8 kali 2 tolak 14. Ambil kalkulator, kita akan dapat negatif 8 campur 16 tolak 14. Jadi kita akan dapat kat sini adalah negatif 6. Betul kan? 6 kan? Dapat koordinat dia. Okey. Pintasan Y kat mana? Pintasan Y ni C. Mana C kita ni? Ini C kita. C sama dengan negatif 14. Itu pintasan Y. Baru boleh lukis. Macam mana nak lukis? Simple je. Start dengan apa? Bentuk. Bentuk kita yang mana satu? A kita negatif. Jadi bentuk kita yang mana? Yang ni. Jadi kamu pun buat bentuk yang cantik. Okey, dah siap bentuk. Lepas siap bentuk, titik minimum atau maksimum. Kalau macam ni, namanya titik maksimum. Letak titik dia. Berapa Y dia? Letak koordinat 2 dengan negatif 6. 2 dengan negatif 6. Okey? Dah. Okey, sekarang dah siap belum? Belum. Kita kena tentukan apa? Paksi. Jadi, pintasan Y penting. Bila paksi kita, kamu tengok. Saya akan letak dekat paksi simetri kita, ini 2. Okey? Jadi, kat mana kosong? Kalau dia ke kanan, dia makin besar nombor dia. Kita akan ke kiri. Sebab apa? Nak cari kosong. Okey? Bila nak cari kosong, saya akan tolak sikit. Dia akan kena graf ni. Kita namakan dia pintasan Y. Berapa pintasan Y kita? Cek. Negatif 14. Jadi negatif 6 dengan negatif 14 jauh ke dekat?
jauh sikit lah. Jadi saya boleh ambil kat sini contoh. Saya tanda saja ini sebagai negatif 14 macam tu. Itu kita punya paksi Y. Okey. Kemudian mana paksi X? Paksi X senangnya. Kalau ini negatif 6, mana kosong? Naik atas sikit. Dapat graf kita. Dan graf kita akan sentiasa cantik. Kenapa sentiasa cantik? Sebab kita dah buat bentuk graf dulu. Bentuk graf tu buat dulu. Memang cantiklah cerita dia. Kan? Dan dia boleh digunakan untuk apa saja nombor dia. Tak kisah nombor apa pun. Apa saja nombor boleh buat formula ni. Kan? Okey. Ingat step pertama bentuk apa? Titik minimum maksimum. Macam mana dapat titik maksimum? Kita cari dulu paksi simetri. Formula kita ni negatif batua. Negatif batua. Bitua. Jangan sebut salah. Benda lain nanti ya. Okey. Teruskan. Tengok sebelah. Dah habis ke? Oh, dah habis dah. Okey, dah habis tak apa. Saya tambah. Sebab saya nak tekankan dekat lakaran je. Kejap. Tengok, kamu ambil soalan. Kita lakarkan graf. Kejap. Tunjuk satu lagi soalan. Untuk lakarkan graf. Okey, apa jadi kalau saya bagi kamu soalan dia fx sama dengan 3x kuasa 2 campur 18x tolak 7. Okey. Salin kejap kalau ada kertas. Apa formula pertama? Kita tengok nombor 1 dia punya shape, bentuk. Bentuk kita apa? A kita positif. Jadi bentuk kita senyum. Okey, ini lakaran dia tepi ni kan. Okey, nombor 2. Titik minimum. Okey, untuk X kita, formula kita X sama dengan negatif B per 2A. Y kena cari. Kan? Negatif B, kita buat kejap. Jadi, paksi simetri kita X sama dengan negatif 18 per dengan 2A. Jadi, kita akan dapat negatif 18 bahagi dengan 6 dapat sama dengan negatif 3. Kita dapat masuk ke sini. Jadi, koordinat kita negatif 3. Y belum. Y kita ambil kalkulator pun senang juga. Kalkulator. Saya akan guna equation ni. 3 alpha X kuasa 2 campur 18 alpha X tolak 7. Kita akan gunakan calculate. Tekan, dia minta X berapa, kita masuk saja X kita negatif 3. Sama dengan negatif 34 letak je. Nak buat jalan kerja, kita buat jalan kerja. Y sama dengan 3, negatif 3 kuasa 2 campur 18, negatif 3 tolak 7, terus jawapan. Kadang-kadang tekan kalkulator yang ni leceh. Leceh nak tekan. Kita guna kalkulator macam tu. Dah dapat titik ni, nombor 3 apa? Paksi Y. Kita panggil dia pintasan Y. Jadi C kita sama dengan negatif 7. Jom kita buat graf. Apa graf kita sekarang ni? Bentuk kita senyum. Okey. Titik kita sekarang adalah duduk dekat negatif 3 dan negatif 34. Jauh ni, negatif 34. Sekarang kita cari dulu paksi Y kita kat mana? Kita letak negatif 3. Negatif 3 kat mana kosong? Kosong akan duduk di sebelah kanan. Okey. Dekat mana kita nak buat ni? Negatif 7. 34 dengan negatif 7 jauh tak? Jauh. Hujung sikit. Jauh sikit. Okey. Ambil pembaris. Garis je. Tandakan saja. Ini adalah negatif 7. Okey. Bila dah dapat negatif 7, kosong kat mana?
kosong atas lagi pada negatif 7. Garis saja. Siap. Ini kita panggil dia lakaran graf kita. Okey? Boleh? Okey, ada soalan? Tengok kejap. Kamu semua dah exam ke belum? Exam dah? Belum. Belum lagi.